Uish. Jap. Siapa ni? Siapa yang tiba-tiba Aku geram. Ni geram kali keberapa aku tak tahu aja. Tapi kau rasa nak siapa paling banyak punting? Aku tak tahu. Tak tahu. John lah. John ni sama macam Arab. Astaghfirullah. Okay, siapa sebelum kita perkenalkan tetamu kita lah. Kenapa kena ada TV? Pasal ada logo lain pula ni kan? Edisi khas Parlimen. Dan jarang kita buat podcast pada hari Jumaat. Hari Jumaat lah. Kira hari ni hari Jumaat lah. Kalau kita akan post pada hari Ahad. So kenapa? So cerita dia, kita untuk kali ni seminggu kita keluar 2 kali ke macam mana? 2 kali, insyaAllah 2 kali. Kalau kita punya editor Kai Gelarat. Kalau dia MC juga macam John, memang tak guna. Semua dah hilang. So hari ni kita cerita sikit konsep untuk minggu ni adalah podcast Bumi Langit edisi khas Parlimen lah. Kalau tengok dekat logo tu, itu bukan logo parti di Singapura ke apa, bukan macam ada roket. Bukan roket apa? Peti. So itu adalah logo untuk edisi khas Parlimen, di mana pentingnya Parlimen ni sebab kau pergi mengundi dan raya untuk hantar diorang ke Parlimen. Betul. Kalau setakat expect diorang pergi keduri kahwin, pergi baca doa arwah ke apa, buat apa? Betul, itu bukan tugas hakiki ahli Parlimen lah. Baik suruh kau ni, kau nak pergi keduri satu ni. Tapi kenapa kita sembang pasal Parlimen? Ada edisi khas kali ni. Sebab selalunya orang kurang ambil perhatian pasal Parlimen. Jarang diulas secara spesifik. Mungkin dekat berita tengok macam tu, TikTok, lepas tu tengok pula Syed Saddiq, tengok pula Nurul Aimin. Nurul Amin. Ni sempena persidangan Dewan Rakyat kali ni lah. Yang keberapa? Aku tak tahu ni yang keberapa. Ini adalah mesyuarat pertama, penggal ketiga Parlimen ke-15. Penggal ketiga dia kira macam mana tu maksudnya? Penggal dia kira ikut tahun. Ikut tahun kerajaan tu. Penggal pertama kita 2022. Jadi tahun lepas 2023 penggal kedua. 2024 dah jadi penggal ketiga. Kenapa mesyuarat pertama? Sebab ni mesyuarat yang pertama untuk penggal ni. Baik. Ni siapa ni? Tiba-tiba bercakap tak kenal diri kan? Dah lah cakap bahasa asing aku tak faham kan. Dah cuba perkenalkan diri. Tadi sebelum dia berada dalam recording kan, dia punya hyperactive dan semacam. Tiba-tiba dia nak kontrol macho sebagai pegawai pula. Pegawai? Alamak. Okay lah, kita kenalkan lah. Ini Alif Naif. Kenapa tak aku kenal diri sendiri? Okay. Hang perkenalkan diri. Disrespect. Kita bagi airtime sikit. Hai. Nama diberi Alif. Tak mau. Okay, nama aku Alif dan aku merupakan seorang pegawai kepada seorang ahli Parlimen. Tak nak reveal Tak nak reveal. Okay lah. Kita bagi orang teka. Dia punya keyword dia adalah dia punya accent dia. Kan? Kalau dapat tangkap accent dia, tahu dia serve pegawai ahli Parlimen negeri mana kan. Orang Penang cakap macam ni. Orang Penang. Kalau orang Penang dia kata, nanti hampa try lah teka mai tengok. Kod aku tak tahu. Kalau orang Pelis. So, dia ni macam lorak-lorak utara lah kan. Sumpah aku tak tahu. Aku tak tahu orang polis cakap macam mana. Orang polis ada kat belakang kamera kita. Okay. So korang boleh komen lah kat bawah. Boleh buat research sendiri. Asyik kita je buat research kan. Boleh buat research. Siapa Mamat ni? Alif sebagai MP, pegawai MP. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lah kerja-kerja sebagai seorang pegawai kepada ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Tapi aku tertarik dengan Jepa punya point tadi. Kata tugas ahli Parlimen ni bukannya turun pergi kenduri ataupun pergi melawat orang ataupun bagi bantuan. Ya, mungkin aktiviti tu perlulah, tapi tu bukannya tugasan hakiki. Betul. Tapi jangan sebelum kau pergi next point kan. Aku nak tanya dia punya MP dia berapa banyak kali pergi kenduri? Ni dah masuk berapa? Setahun setengah ni. Dah masuk. Kalau tengok pada pertambahan berat aku, banyak kali lah pergi kenduri. Tak, kau yang pergi. Tak, yang ahli Parlimen aku tak tahu. Sama-sama. Pegawai kena tak, macam dekat ada kawasan yang tertentu. Dia hantar wakil selalu macam mesyuarat PIBG ke kenduri. Saya pegawai YB. YB tak pernah nampak pegawai dia nampak. Tak, yang ni YB dan pegawai pun pergi. Cuma bezanya YB dia minum ayat kosong lah. Pegawai dia minum semua ayat yang ada kat situ. Kamu hantar lebih daripada bos hang. Dah lalang. Gaji tak cukup. Tapi kau setuju tak tugasan hakiki ahli Parlimen tu adalah sebagai pembuat dasar strictly
dan untuk turun ke padang menyantuni ni semua ni perlu ke tak? Ataupun benda tu mengganggu tugasan hakiki ahli parlimen? Tapi sebenarnya pada aku perlu. Sebelum ni, sebelum aku sebagai pegawai ahli parlimen, aku ada pandangan yang sebegitu. Ahli parlimen ni kerja dia dekat parlimen. Buat apa nak turun kenduri dan sebagainya. Buat research. Tapi sidang parlimen kita, berbanding dengan sidang parlimen negara lain, tak banyak. Betul. Jadi waktu-waktu yang tak ada sidang parlimen, boleh je berjumpa dengan rakyat apa semua. Sebab dengan cara itulah orang boleh nampak ataupun ahli parlimen tu boleh dapat input. Yes. Bila dia turun ke kenduri dan sebagainya, dia nampak sendiri depan mata dia. Contohnya orang kampung ni hidup macam mana, apa masalah kampung ni, Betul. dan sebagainya. Jadi pada aku benda tu seimbangkan lah. Cuma tak boleh lah pergi kenduri sampai tak mai parlimen ataupun pergi kenduri waktu tengah sidang. Itu dah silap pula kan. Dan ni lah nak tanya rakyat, cukup tak beras tempatan? Betul. Cukup tak beras import? Betul. Macam mana harga elektrik barang. naik ke tak? Macam ni alamak. tanya, Betul. Macam mana SST naik terkesan ke? Aduh. Dan itulah YB kena grill dengan rakyat face to face. Tak payah masuk forum, tak payah apa. Orang main duk YB macam mana ni, apa jadi. Tapi benda yang aku perasan bila yelah dia punya aktiviti dia macam tu kan. So orang expect semua masalah pergi ke YB. Ya. Kan? Kalau jalan raya berlubang pergi ke YB. Ni pergi ke YB. Ni YB parlimen lah. Yang tu mungkin orang kata apa, antara impact daripada turun ke kawasan tu lah, orang dapat suarakan secara direct. Jadi yalah, walaupun bukan secara hakikinya tu tugas dia, sebab dia ada bidang kuasa lain kan, bidang kuasa lain, tapi sebagai YB boleh jadi pemudah cara. Orang cakap pejabat, pusat khidmat rakyat ni sebagai pemudah cara. Aku komplain jalan berlubang, mungkin aku ambil masa sebulan. Kalau YB komplain jalan berlubang, mungkin sehari dah settle. Kita tengok yang contoh KJ kan, tertomoy masuk pothole. Okey. Itu apa yang tadi? Tertomoy itu apa dia? Tertomoy. Aku tak tahu. Cuba bagi definisi sikit. Aku tak tahu dok, kalau tak, kau faham tak kita punya podcast ni tak ada subtitle? oh sorry, tertomoy ni terjelepuk kot, terjelepuk. Tersembam. Kalau kat Kedah selain pada cakap tomoy, bahasa kebangsaan. dekat Kedah selain tertomoy orang cakap fall down face first. Itu orang kampung yang kat. Ni at least orang Padang Temusu lah. Sungai Teni. Hebat lah. Member reveal diri sendiri. Member expose diri sendiri. Okay. Lepas tu apa tadi? KJ tertomoy. Maknanya MP Hang ni baru kahwin lah. Alhamdulillah. Tahniah. 24 bulan 2. InsyaAllah kenduri akan dijalankan dalam tak lama lagi. Nikah dulu kenduri. Ada jemput podcast Bumi Langit. Kita jemput semua. Kita berpodcast kat ni. kita jemput sampai mungkin, insyaAllah. Kalau kata boleh datang, jemputlah. Kita buat kenduri rakyat sebenarnya. Bos buat kenduri rakyat, YB buat kenduri rakyat. Jadi, buat kat mana tu? Ni memang open invitation kan. Kalau kata dia di Sungai Tani lah. Di Sungai Tani. Okay, kita tahu ahli parlimen tugasan dia yang macam kita cerita tadi lah. Okay, Hang sebagai pegawai kepada ahli parlimen tu, tugasan Hang apa? Okay. Secara ringkas lah. Secara ringkas. Dia ada pecahan pada dua lah. Satu kerja di kawasan dan satu kerja yang di parlimen. Jadi nak tahu yang mana satu? Yang parlimen. Khususnya parlimen. Parlimen. Khusus parlimen. Kalau khususnya parlimen, pegawai MP biasanya akan bawa seorang dua pegawai. Dan sebab dekat parlimen pun pegawai yang boleh ada kad akses pun 2 orang je. Jadi biasanya kebiasaannya 2 orang untuk dia bawa. Dia 2 akses kad tu termasuk driver? Ya, termasuk driver. Okay. Jadi tapi driver biasanya tak ada masalah sebab kereta MP dah ada logo. Driver tak payah driver masuk je. Tak, macam nak masuk kat bangunan mesti ada apa? Tu kira kad perakuan lah. Yang tu kad boleh orang kata apa, tukar dekat kaunter apa semua lah. Tapi tugas hakiki, tugas hakiki pula, tugas pegawai MP ni dia merangkumi banyak benda. Ada lain MP, pegawai dia lain job scope. Kalau contoh macam aku bantu untuk prosedur parlimen untuk Wabi Taufik. Allah sebut. Banyak lah kau repeat, tak apa, cerita je lah. So contohnya kalau kata kita nak hantar usul tergempar, ataupun kita nak hantar, kalau sebelum parlimen kita nak hantar soalan lisan, soalan jawab bertulis, kamar khas, kita discuss dengan YB, kita tengok macam mana kita nak submit ke parlimen apa semua. Memang mostly orang kata apa, hal-hal prosedural ni memang pegawai ahli parlimen akan berurusan dengan pejabat. Contohnya pejabat speaker ataupun siapa-siapa yang diperlukan lah. Antara lainnya kita buat research juga. So apa-apa yang
diucapkan oleh ahli parlimen dalam dewan tu korang punya kerja lah, skrip apa semua. Dia depends on kalau YB tu ada YB buat sendiri. Aku bagi contoh, aku ada sembang dengan pegawai seorang ahli parlimen yang di Selangor. Kawasan mana? Ahli parlimen Bangi lah, senang. Cakap Oh, ahli parlimen Bangi. Okay, aku direct. not surprised Saudara lah. Syarizan Johan. Dia memang kalau research, sebab pegawai dia memang ada. Pegawai dia pun buat kerja macam orang lain. Tapi bila bab akta, memang YB Syarizan suka buat sendiri. Ya, YB Syarizan pun dia seorang peguam kan. Jadi dia depends. Kalau ada MP yang mungkin point tu ada tak terjemahkan jadi ayat, ataupun ada YB yang suka discuss dengan pegawai dia, mungkin ada benda yang pegawai dia perlu buat, yalah research kan, nak cari dia tahu apa dia nak cakap tapi perlukan real life case scenario. Jadi pegawai dia lah buat lah benda tu kan, mencari apa semua, bentang dan discuss, YB apa semua setuju, then masuklah dalam ucapan dan sebagainya. Okay. Pegawai media pun ada. Pegawai media pun ada. Tapi tu pun bergantung juga kepada YB. Ada Dia YB bergantung pada YB dan juga bajet lah kot. Kalau bajet besar lah dia punya. Tapi ni kan. pada aku Team untung dia, kalau dia ada pasukan. pegawai media sendiri. Sebab contoh dia dah settle perbahasan apa semua, pegawai media dia dah boleh ambil dah video tu kan, sebar kat orang. Betul. Nak suruh kita orang boleh tak? Okay, kita dah dengar serba-serbi lah tugasan sebagai ahli parlimen dan pegawai kepada ahli parlimen lah. Kita pergi ke topik seterusnya. Kita take a break dulu. Alright. Alright, kembali lagi untuk topik kedua, iaitu tentang kehadiran. Aku ingat kan, style kehadiran ni ingat macam style sekolah. Sekolah kan. Sekolah, universiti kan. Badan kucing. Hadir. Kota Kinabalu. Hadir. Marah. Tapi kalau buat macam tu bos orang tak penting. Betul. Malu kena expose. Malu. Tapi hari ni kita expose. Wah, ini kita expose. Ini kita expose. Dan data-data yang kita dapat ni pun bukan daripada aku saja pergi petik tengok dalam YouTube ke tak. Kita tengok dalam handset. Handset ni apa? Handset ni apa? Pada yang kat luar sana tak tahu handset lah ni handset kalau tengok kat website parlimen, dia tulis penyata rasmi. So nak cari handset tu dekat Website parlimen. parlimen. Boleh pergi kat Dewan Rakyat atau Dewan Negara, nama dia penyata rasmi. Penyata rasmi. Okay. Segala benda yang keluar daripada mulut kita, ahli parlimen lah, semua dicatat. F-word pun sama. Kalau macam kita nak kena check balik yang at least kena batangan je. Aku nak check. Ada? Dia dulu dia macam censored kan. Oh, dia sensor. Tapi biasanya memang akan masuk lah. Segala benda yang kita cakap. In fact kalau kata clash pun, yang clash tu pun akan masuk. Siapa? Okay, contoh kan, aku cakap kepala su. Maksud aku tak kepala su, itu aku cakap kepala su. Kepala su dia bahasa Sarawak lah. Kepala su. Bad word. Lepas tu aku cakap aku tarik balik. Adakah dia akan tarik balik dalam answer? Tak, dia masuk. Masuk ke? Oh, Dia recorded. masuk dan dia just akan tulis, okay, saya tarik balik. Jadi ahli parlimen ada kebebasan untuk bercakap apa-apa je dalam Dewan Rakyat ke macam mana? Immunity. Sebenarnya Immunity tu apa? Immunity parlimen ni sebenarnya ahli parlimen, kalau dalam tu peraturan dia adalah peraturan mesyuarat lah. Kan? Jadi kalau apa-apa yang dicakap dalam tu, dia tindakan tak boleh ambil di luar. Tak boleh sama apa kan. Maksudnya sebab tu misinformation ke apa dalam tu kena tarik balik dalam tu. Jadi apa tindakan yang boleh ambil sebenarnya kalau kata dia ada misinformation? Di situlah kita bawa kepada saya nak usul jawatan kuasa hak dan kebebasan. Macam biro disiplin lah. So dia boleh cakap apa-apa yang dia nak lah. Tapi sebab tu kita tengok beberapa ahli parlimen terutamanya yang belah-belah sana, dia suka cakap je dulu. Tapi bukan tu je. Kaki ponting ke? Kaki penting juga. Betul. Sebab tu handset ni penting dan itu menjadi rujukan aku untuk tahu siapa yang penting. Boleh tengok siapa penting. Boleh. Sebab dia akan tunjuk kehadiran yang hadir. Terus. Gila. Tak sempat nak explain. Untuk yang ni adalah sepanjang 4 hari lah. 4 hari mungkin tak nampak lagi siapa yang kaki poting ke apa. Mungkin awal-awal mungkin ada yang sakit, ada yang pergi umrah, ada yang pergi Jepun ke, pergi mana. Yalah, kita berlaku adil lah, bagi tahu orang. Kita bagi tahu awal-awal siap. So ini adalah data kehadiran sepanjang 26 hari bulan Februari hingga 29 hari bulan 2 Februari, dan sepanjang 4 hari ini 169 ahli parlimen daripada 222 ahli parlimen masih lagi kekal datang 100%. 100% setiap hari dia datang untuk minggu lepas. 169 orang ni ahli parlimen datang satu hari. Kita tak akan bagi tahu siapalah sebab jenuh dan habis. Baik kita bagi tahu siapa yang tak mai. Kita bagi tahu siapa yang tak mai lah. So top 15 ponteng tanpa notis. Dia ada bernotis dan tanpa notis. Tanpa notis mana dia buat senyap. Dia tak bagi dia tak maklumkan je.
So yang pertama sekali adalah Jeli, juara untuk minggu ni. Okay, tahniah. Okay, kita tak tahulah apa alasan dia kan. Tapi Kita tak tahu, tapi ya, YB Jeli ataupun Zahari Kecil ni dia antara yang daripada Perikatan Nasional menyokong kerajaan perpaduan Oh, sebenarnya. yeah. So mungkin aku rasa dia takut nak datang parlimen. kena beduk. Saya takut. Takut sebab nak duduk sebelah-sebelah kan. Aduh. Tapi sebenarnya ada beberapa ahli parlimen dah minta untuk pindah kedudukan. Ya, Aku ya, tak pastilah betul, dia dah betul. pindah ke tak. Kalau dia Betul. pindah, Okay, itu maksudnya ya. Dia kena dekat dengan kerajaan lah. tak, Macam dia mana? tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Dia macam dekat Macam bebas lah. atas sikit. I see. Okay. So yang kedua adalah Tapah 1/4. Tapah ni menteri bukan kan? Tapah. Bukan tak pasti. Setiawangsa menteri, Ya, menteri. 1/4. Kimanis Timbalan Menteri 1/4. Batu Kawan 1/4. Batu Kawan adalah CM Terengganu. CM Terengganu pula Penang. Penang. CM Penang. Lepas tu Port Dickson 1/4. MB Negeri Sembilan. Bandar Kuching katanya pergi ke Jepun. Bandar Kuching ke Jepun Tapi dia tak hantar notis lah. Ni mungkin salah pegawai lah kot. tak tahu. Aku tak kenal pegawai dia. Takut kena sama Tapi pegawai aku pula. rasa kena maklumkan juga. Kalau biasanya orang yang ada jawatan macam menteri apa semua, Okay. memang ada hari dia tak main. Kenapa? Sebab dia ada urusan-urusan rasmi. Kalau kata hari Mungkin tak tu sempat dia nak hantar notis lah. dia kan? tak perlu nak, orang kata dia tak perlu nak menjawab soalan ke ya. apa ke. Dia tak main lah. Betul. Faham? So Kuala Terengganu 1/4 juga. Lawas 2/4 lah. Kanowit 2/4. 2 TPM kita pun 2/4 setengah. Oh, Putrajaya, Kota TPM. Tinggi 2/4. Rembau bukan Rembau KS Oh, bukan. Dah tukar orang baru. Menteri Tokmat, menteri Kota keluar. Tinggi pun menteri. 2/4. Oh ya, Kota Tinggi menteri. Zarina. Dan Saratok Ali Bukan. Debu. Bukan. Kota Zarina Tinggi, pernah dengar. Kota Tinggi, Kota Tinggi Pengerang. Kalik. Menteri Pertahanan. Oh. Menteri Okey. Pertahanan. Saratok 2/4. Ini yang tanpa notis. Kita nak tengok yang bernotis pula. Boleh? Okay. Untuk yang bernotis, so far ada berapa? 5 orang yang tak hadir lagi, which is Lembah Pantai ke Barcelona, pergi ke acara MWC ke 2024. Mukah mungkin masih lagi cuti. Muka pun Menteri Timbalan. Timbalan Menteri, mungkin ayahanda beliau baru meninggal dunia. Oh ya. Kota Melaka, tak tahu, Macang katanya ke Umrah. Kalau tengok gambar Umrah. Marang katanya sakit, MC. Tapi petang tadi ada kuliah ada di Rusila. Itulah. Tak apa, dia itu jihad nama dia. Okay. Ah. Alright. Bentong ke Jepun? Bentong sekali dengan Bandar Kuching tadi. Okay. Alright. Kemaman MB Terengganu lah. MB Terengganu. 3/4 sekali tak datang. Pandan. Bagus. Rajin juga dia datang kan. Sebab Terengganu. Kenalah rajin bro. Pakai PM ke sebelah. PM material. PM material kan. Aku tak cakap dia PM sebelah ni. Tak kan. Mentang-mentang Dia dia nak kecam. cover balik. Hari tu kena kecam. Pandan Menteri Ekonomi 3/4. Okay. Pandan Alright. Menteri, So, ya. itu antara yang tidak hadir dan bernotis dan tanpa notis lah. So kalau yang tak bernotis, yang bernotis ni dia hantar surat Ya, ataupun dia Ada memaklumkan. ada apa-apa hukuman tak kalau tak hadir? Ponting ke apa Sebenarnya tak ke? ada pun. Dia tak ada Cuma allowance, dia kan? tak dapat allowance. Tak dapat Dia allowance. Berapa satu hari? Okay. Maksudnya yang- ahli parlimen kalau datang hadir ke dewan dapat allowance. 400 kali mesyuarat. Lepas tu Apa ni? Maksudnya sekali mesyuarat. Kalau hari tu hadir, dia akan di 400 lah. Satu hari 400 lah Satu kiranya. hari Satu hari 400? Ya. Oh. Banyak. Banyak. Okay. Itu macam ni lah apa Makan free. Kalakan untuk Makan hadir. free. Lunch. Lunch bayar ah. Oh bayar Oh okay. Aku ingat ada orang makan free. Hotel free. Tengok ada orang belanja tak ah itu. Okay, faham. So, makan yang sedap kan? Makan yang sedap kat mana? Ish, ni kalau expose ni nanti ramai-ramai. Tapi makan yang sedap biasanya dekat kita panggil BBC. BBC. Backbenchers Club. I see. Jadi ahli parlimen backbenchers tapi menteri pun Okay, masuk juga backbenchers itu. ni apa? Backbenchers ni adalah ahli parlimen yang tak ada jawatan. Kalau kata di belah kerajaan dia tak ada jawatan eksekutif. Dia bukan menteri, dia bukan timbalan menteri. Tu kita panggil backbenchers. I see. Kalau sebelum ni ketua backbenchers Datuk Johari Abdul Ghani. ya sekarang ni dah Sekarang dah tukar Datuk Indra Shah Payah Besar. So tugas backbencher ni? Tugas backbencher Dia- ni ini yang best sebenarnya. Kalau orang tengok tugas backbencher, kadang-kadang kita pelik, ada backbencher yang lawan je kerajaan. Bukan lawan lah, dia vocal against kerajaan. Critical lah. Macam air hitam. Macam Aita, macam Pasir Gudang. Pasir Gudang. Sebab betul. backbenchers, Karim. backbencher dia tak terikat untuk menyokong
kerajaan punya ni macam dia tak perlu nak sokong So masing-masing MP backbencher ni dia ada tugas-tugas dalam dewan lah. Ya. Dia So, boleh kalau- dia boleh jadi dia nak menyokong orang tu, boleh jadi tak menyokong So dia kalau pulang. kalau kita tengok tiba-tiba MP-MP yang kadang-kadang ni ketirih ke macam apa. Tapi kita dia opposition. Ketera opposition. Tak maksudnya maksud kalau untuk lawan balik. MP yang kalau set kerajaan siapa yang selalu vokal? Jelutong. Jelutong. So kalau dia vokal tu dia Bulu tu tugasan dia lah. Untuk Dia being vocal. dia So tak- is it tak secara rasmi lah. coordinated ke macam mana benda Dia tu? ada strategi tak? Aku terfikir macam Dia Sebab kadang-kadang nampak asyik orang macam, sama. macam orchestrated tau. Okay, ni tiba-tiba bangun, Betul. nyerang, bangun menyerang. Aku rasa dia bukan orchestrated as in dia diberi role macam tu. Tapi sebab dia dah macam tu, so dia assume that role for himself. tak, dia macam main bola. Dia kadang-kadang ada striker, ada midfielder. So macam yang kaki-kaki striker ni macam jelutong, lulangan. Mungkin yang kaki defender ni yang macam selalu senyap, tapi tiba-tiba dia berfakta sikit, dia cakap saya tak setuju. Mungkin macam tu kan. Boleh jadi macam tu ya. Tapi Sama ketua whip akan tentukan lah. Ya, sama ada aturan apa semua tu Okey. tu di antara mereka lah ahli Aku parlimen. nak kita clarify kan satu benda selain daripada kehadiran kan. Selalu dalam dewan selalu aku tengok ahli pembangkang tunjuk macam dia ni tak masuk parlimen. Dia ni tak masuk parlimen. Kenapa? Adakah perlu untuk duduk situ sepanjang hari ataupun sebenarnya tak perlu pun? Kau boleh buat kerja lain, kau pergi type ke apa ke. Sebenarnya sama ada perlu atau tak perlu tu atas ahli parlimen tu sendiri. Yep. Kan, dia datang, dia clock in. Lepas tu terpulang lah kepada dia. Tapi biasanya kalau yang rajin lah, yang rajin sebab dia nak tahu apa perkembangan, nak tengok jawapan, dia duduk kat dalam tu. Tapi kau dekat office pun boleh dengar kan? Ya boleh. Tapi dia memang tak menghalang ahli parlimen daripada Itu tapi yang aku kena rasa ni. kita kena clarify kan hari ni. Sebab dekat luar sana aku selalu tengok tweet-tweet daripada Perikatan Nasional lah kan. Mostly akan cakap menteri tak ada parlimen, tak hormat sidang. Even macam ada satu time tu tak cukup quorum 20 orang. So adakah ada daripada ketua whip yang cakap okay hari ni pukul 1 sampai pukul 4 khas Sungai Petani Dia macam biasanya tak ada lah daripada pukul apa sampai pukul apa. Biasanya by hari. Hari bertugas kita panggil. Okay. Jadi hari bertugas ni kena pastikan parlimen sidang tu cukup quorum. These people must attend. So kalau tak cukup quorum tak boleh nak bersidang lah. Kalau tak cukup quorum, ketua whip Mana marah. dalam Dia sejarah dah parlimen bertugas. tak cukup quorum? Banyak kali. Berapa kali ya? Banyak kali. Especially kalau tak ada rehat tengah hari sebenarnya. Okay. So akan kena panggil lah sampai Bunyi cukup. loceng lah, bunyi loceng. Oh tu yang bunyi loceng kat parlimen tu. Bunyi loceng. Aku ingat Betul kebakaran. macam Selalu aku pergi parlimen aku ingat kebakaran. Aku ingat, Betul macam aku ingat sekolah. perhimpunan dah mula. PTSD ya tiba-tiba. Okay. Menarik. So kita nak teruskan ke next. Boleh? Kita Next topic. take a break untuk topik seterusnya. Kembali lagi dalam podcast Bumi Langit, perbincangan seputar apa? Seputar di bumi dan di Parlimen. Wow. Baru. Okay. Baru. Baru sebab dia Style. Ya, dia. Okay. Sekejap sebelum tu tak cakap lagi kan. Kepada penonton-penonton yang baru, tolong subscribe. Ya, Ataupun yang tak pernah subscribe tu tapi tengok, tolonglah subscribe. Ni Mike. tengok dah kena marah dengan Kai. Kai ni memang pantang kalau tengok mic tu jauh daripada mulut. Dan kepada yang selalu tengok shot tu, janganlah tengok shot dia. Janganlah komen-komennya kan. Janganlah kaki komen letak yang nanti kita cerita benda tu pada hari podcast pada hari Khamis. Kita tukar siaran kita selalu hari Rabu kepada hari Khamis untuk episod-episod mingguan. So beza dia adalah mingguan tu kita cerita benda yang luar parlimen lah. Yang dalam parlimen ni memang khas untuk parlimen je. Topik dia parlimen. Topik parlimen. Right? Ya, menarik ya. Okay. Aku dia tengah tunggu respon aku. Bukan. Mata kau macam nak tanya soalan kat aku ke apa kan. Okay. Tunggu lah. Okay. Yang terakhir untuk episod kali ni adalah apa yang panas di parlimen. Tapi kau perasan tak? Aku punya tweet pergi lah minggu ni. Aku punya siapa? Aku punya tweet. Kau punya tweet? Pergi lah. Aku rasa dia beli blue tick. Lepas tu dia hide. Itu trik-trik biasa tu sebenarnya. Tak, kalau kau beli pun tak pergi. Dia kena konten tu gempak. Konten tu gempak. Sebab apa? Ahli parlimen pembangkang buat benda yang sama. Ini yang dalam parlimen. Okay. Dia cakap apa. Buat konten TikTok. Dia macam nak kejar soundbite lah. Oh, very familiar. Okay. So kita cerita sikit pasal ahli parlimen pembangkang keluar dewan. Apa pasal dia orang keluar dewan ni? Okay, Aku tengok. konteks sikit lah. Kenapa dia keluar dewan dan bila?
Okay. Oh, maksud aku lah. Ikutlah kau ke. Okay, Sefahaman kau lah. Sefahaman kau lah. sefahaman Kita tak ada kat sini. Kita tengok melalui Kita tengok melalui TV. Mungkin kau YouTube. ada point of view daripada parlimen. Sefahaman aku lah. Sefahaman aku. Sepemahaman ke sefahaman? From my understanding. Itu dia. Orang sepak ni. Daripada apa yang aku faham. Okay. Kalau hari Isnin tu titah oleh Agong yang ke-17 lah. Yeah. Jadi parlimen habis takat tu je. Habis titah habis. Jadi hari Selasa tu adalah hari di mana watak-watak utama dalam parlimen akan Watak-watak utama ni apa? Presiden parti lah. tak semestinya. Okay. Okay. So dia hari Selasa tu aturan yang paling utama, yang paling mustahak lepas habis PMQ tak ada minggu ni. Oh, tak ada. Sebab memang first week. Sebab PM sambut Perdana Menteri Cambodia. Cambodia. Tapi contohnya ada lah. Biasanya ada. Okey, memang hari Selasa. Memang hari Selasa. Okey, kepada penonton kat luar sana, kalau nak tengok Perdana Menteri berucap, jawab soalan-soalan hari Selasa. Start 10 pagi. Tambahan. Nak kena bagi kredit sebab aku rasa ini Perdana Menteri pertama yang ada PMQ ke kot. Ya, memang. Kan? Masa dalam Mahathir sejarah. ada kan? Masa Mahathir. Ada. Tak silap aku masa Mahathir tu still MQT. Ni secara rasminya PMQT. PM. Itu minister. Dia macam dekat UK Perdana Menteri. hari Rabu aku tunggu. So, kiranya Ketua Pembangkang dengan Perdana Menteri lah. Tapi di Malaysia lain. Di Malaysia lain bro. Dia tak macam tu. Sebab setiap kali aku tengok PMQ, mesti larut hilang. Larut tu Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang larut. Biasanya dia tak ada. Biasanya heads on lah. Ketua Selalunya Pembangkang macam aku tengok kan. David Cameron at Miliband. Tu kalau kat UK House of macam Commons. boxing lah. Macam. Betul. Serius. Kalau kat UK je tu. Dia cok. Okay, aku sambung lah. Sila. Kat mana tadi kita buat? Okay. Pagi tu. Yang pasal. Okay, kenapa dia waktu? Hari Selasa. Pagi tu dimulakan dengan biasalah jawab soalan lisan. Ada ikrar kan kali ni? Ada ikrar. Itu tambahan baru. Okay. Sebab kadang-kadang ada orang pemain kataan liberal tu dia tak faham. Yang tu memang dah ada. Tapi that's for next Okay, so maksudnya Pembangkang punya MP pun angkat dia cakap liberal lah. Perlembagaan dia slow sikit. Tapi yang kali ikut baru ni pun orang kata rukun negara yang kedua pun dia dah slow sikit lah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. The second one pun ialah based on apa yang berlaku semalam pun dia slow. Aku nak kembali. Itu cerita panjang kot. So apa yang berlaku Selasa tu, lepas habis daripada mesyuarat, jadi biasanya lepas pembukaan parlimen dia akan ada seorang yang disebut sebagai pencadang kepada usul menjunjung kasih. Jadi usul menjunjung kasih ni adalah seorang kena bangun untuk mencadangkan supaya titah agung dibahaskan. Jadi tahun ni dapat dekat Shah Alam. Jadi Shah Alam diberi masa 60 minit. Dia akan baca dulu usul dia bahawa aku tak ingatlah usul dia, tapi dengan seikhlas hati nak membahas usul junjung kasih dan sebagainya, dapat kat Shah Alam. Shah Alam 60 minit sebagai pencadang. Lepas tu kena ada seorang penyokong. Penyokong tahun ni adalah Batang Sadong. Ahli Parlimen Batang Sadong. Sebagai penyokong pun 60 minit. Lepas tu kita bagi dekat Ketua Pembangkang pun 60 minit. Jadi ni watak utama. 180 minit. Kalau kita tengok watak-watak utama ni, Shah Alam, Batang Sadong bukan top leadership dalam parti pun, bukan presiden parti sebenarnya, tapi dipilih sebagai penyokong dan pencadang. Jadi ni yang aku masukkan sebagai watak utama. Tapi pengurusi parti ataupun orang kata senior lah dalam parlimen ni, dia ada masa yang lebih panjang berbanding orang lain. Jadi berapa minit selalu? Kalau orang lain biasanya, kalau sekarang lah, kalau kata last at least yesterday semalam, ahli parlimen biasa dapat 12 minit. Jadi dia dapat lebih 20, setengah jam, 60 minit. Kembali pada pasal PM. Jadi masa Shah Alam tengah orang kata berhujah lah, mencadang tu, mencadangkan usul tu, PM masuk. Ni sesi petang. PM masuk dan dia bawa satu usul. Usul ni kena dibawa oleh menteri. Jadi yang bawa usul ni adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri, undang-undang dan reformasi institusi. Apa usul dia? PM nak ucap terima kasih dekat agung yang lepas. Usul ni bila dia bawa membangunlah ahli-ahli Parlimen Pembangkang ni. Terutamanya Kota Baru. Dia cakap apa? Dia cakap ini bukan amalan kebiasaan. Amalan kebiasaannya lepas habis semua ahli parlimen biasa ataupun ahli parlimen backbenchers ni berbahas, baru masuk waktu penggulungan menteri dan akhirnya waktu penggulungan Perdana Menteri. Jadi maksud dia Perdana Menteri lah kali. Yalah, at least minggu ketiga lah tu. At least ikut jadual at least 17 Mac ataupun 18 Mac.
Jadi at least waktu tu, kenapa PM buat kali ni? Sebab alasan PM takkan nak ucap terima kasih lalah tu. Kan? Sebab kita tengah sembang tentang pertukaran agung, bukannya pembukaan biasa. Kalau pembukaan biasa, tak apa. PM tangguhlah. Ini pertukaran. Takkan pertukaran nak ucap terima kasih last. Jadi PM bawa dua. Menurut dua peraturan mesyuarat. Tapi yang macam yang aku ralat lah kan, bila aku tengok cara ketua baru membawa bantah tu, okay, it's fine. Tetapi cara dia cakap tu macam, kalau nak cakap terima kasih 3 minggu lepas boleh. Macam biadab tau. Kita orang Melayu. Nak kata parti Melayu Islam dan sebagainya, ada adab dan budi pekerti. Tetapi bila adab kita nak disagree dengan Perdana Menteri ataupun dengan speaker, dan membangkitkan tentang isu raja pula. Masyarakat kita masih lagi masyarakat feudal. Tapi bila berlaku sedemikian rupa, aku rasa memang biadab. Sebab memang tak guna. Cuma yang paling aku ralat sebenarnya adalah dia tu bekas Menteri Undang-Undang. Jadi peraturan mesyuarat tu sepatutnya dia dah ada. Dia pun senior. Dia pun orang yang selalu bangkit peraturan mesyuarat. He should have known better. Dan dia kata juga, yang aku nampak adalah macam bila speaker ataupun menteri bawa usul tu, macam seolah-olah macam bulldoze. Sebenarnya tak pun. Dia sebenarnya kena minta setuju dan tak setuju. Sebenarnya itu yang aku nampak macam speaker bijak dalam hal ni. Kalau by peraturan mesyuarat, dia nama dia peraturan mesyuarat 14.1 dan 14.2. 14.1 tu I dan J, which is kalau menteri bawa satu usul, satunya kan antara benda-benda tak perlu diberitahu pun. Dia kata dia tak puas hati. Kan? Maksudnya tak dimaklumkan dalam aturan mesyuarat. Sedangkan peraturan mesyuarat sendiri membenarkan tak perlu masuk aturan urusan mesyuarat pun. Tak perlu masuk jadual. Kalau tiba-tiba nak masuk usul baru, boleh. Dan sebelum ni pernah ada macam Palestin, isu Palestin. Dia bawa cuma kali ni berbanding dengan penerangan menteri 14I, dan satu lagi ucapan pujian di bawah 14J. Tu dibenarkan. Maksudnya bukan menteri tak salah guna kuasa. Kadang-kadang contohlah let's say if anything happen to our neighbour country kan, pemimpin dia meninggal dunia ke, takkanlah kita nak tunggu habis sidang, minggu habis sidang, 5 petang ke. Mungkin time tu juga dah memang kau tengah bersidang, Perdana Menteri datang, okey, dengan ini Parlimen mengusulkan untuk mengisytiharkan kita menyembah takziah kepada, itulah dimaksudkan. Betul tak? Tapi kenapa dia orang nak keluar dewan? Aku rasa tu just nak keluar dewan je kan. Tak kisahlah apa yang berlaku dekat dalam pun. Sebab tak dapat break. Sebab tak dapat break, maybe tak puas hati pasal tu. Cuma yang aku rasa perlu diberi perhatian sebenarnya adalah PM pun dah maklumkan. Dia sebenarnya kalau tengok ayat Kota Baru, dia cakap kita tahu memang PM akan ada ni, kita pun diberitahu. Cuma tak ada lah aturan urusan mesyuarat. Dia tak puas hati benda tu tak masuk secara formal. Dan ucapan tu pendek sebenarnya. Ucapan tu pendek. Tapi peraturan mesyuarat membenarkan benda tu. Okey, apa tu peraturan mesyuarat? Peraturan mesyuarat ni adalah kalau benda-benda tu di dalam Parlimen. Dia ada buku ke apa? Dia ada buku. Okay, tapi buku tu MP punca saja kuasa yang ada. Punca kuasa. Pernah tak membaling buku tu? Aku tak tahu lah. Tak pernah. Maybe ada sebelum ni kan. So, punca kuasa. Punca kuasa dia adalah Parlimen sebagai satu majlis, PM sebagai ketua majlis. Jadi punca kuasa dia tak silap aku datang daripada dalam within Parlimen itself. Untuk menggunakan kuasa. Sebab tu speaker ada certain power dalam tu. Sebab tu ada immunity. For example, PM pun sebenarnya selain daripada jawatan Perdana Menteri, dalam Parlimen PM dikenali sebagai ketua majlis. Jadi PM pun ada hierarki dia dalam tu. Dan of course ada certain ni lah orang kata keutamaan. Konten TikTok. Yalah. Konten TikTok. Sebab dia nak buat kecoh. Dah sepanjang 3 penggalan kan. Banyak kali PN keluar dewan. Betul. Orang kata kalau nak buat protes sekali-sekala tu okey lah, ni dah kalau macam ni. Tapi ni kan? cerita pasal nak buat konten kan, aku rasa dia merendahkan kualiti perdebatan ataupun hujah ahli Parlimen. Sebab dia nak kejar soundbite. Dia nak menjual sentimen tak berlandaskan. Belit-belit dah. Berlandaskan fakta. Next point. Ni aku nak go through ni. Tapi rumusan ni adalah benda tu valid, boleh dilakukan, dan keluar dewan tu ibarat hanya macam bila komen bola macam mengajuk dengan referee kan, gimmick kosong lah kata, gimmick bodoh lah. Macam main bola lah, MU tak puas hati lawan Liverpool gaduh kan, nak balik nak pergi. So apa tadi? Sama. Aku nak sambung terus ke point kedua. Tapi point ni tadi tak ada masalah lah. Peraturan mesyuarat dah membenarkan. Kita move on. Cerita pasal soundbite apa semua, nak buat konten TikTok kan. Ni ada satu MP daripada Hulu Terengganu. Ganu gitu? Dia mengeluarkan kenyataan yang
tak bertanggungjawab. Sekali lagi aku sebut kan, episod lepas pun aku sebut kenyataan tak bertanggungjawab kan. Kau kena hati sikit, komen banyak pasal kau sekarang ni. Tapi dia kata isu dia adalah, dia kata tiada hukuman untuk yang tak berpuasa. Ni terkait dengan isu cabaran enactment syariah kerajaan negeri Kelantan lah. Dan dia kata tak ada hukuman untuk yang muka puasa sebab cabaran tu. Adakah betul ke macam mana ni? Kan? Sampaikan MP Bangi bangun dan menegur bahawa itu bukannya satu fakta tapi satu tuduhan yang meleset lah. Okay, ini bukan pandangan seorang ahli parlimen ke atau pegawai ahli parlimen. Ini pandangan aku sebagai seorang orang Islam lah. Kalau tak ada undang-undang tu pun, kau sebagai orang Islam dah tahu memang time puasa, memang kena puasa lah. Tak payah undang-undang pun, betul tak? Kau ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi kau sebagai orang Islam, memang kalau tak, contohlah kau duduk London, ada tak undang-undang tentang puasa tak puasa? Tak puasa. Tak ada. Tapi kau still berpuasa, betul tak? So, apa valid point yang dibawa oleh Hulu Terengganu ni? Tapi point terbesar dia adalah MP Hulu Terengganu mengeluarkan kenyataan yang tak berlandaskan fakta. Dia menuduh fake news lah, hanya sekadar soundbite untuk letak kat TikTok. Dia kata sebabkan cabaran enactment syariah ni tiada lagi hukuman untuk yang tak berpuasa. Tapi yang pada aku yang low classnya adalah bila MP Bangi bangun dan menegur, dia cakap MP Bangi koyak. Padahal MP Bangi menegur ahli parlimen Hulu Terengganu untuk tarik balik, kata sebab itu adalah tuduhan. Betul kan? Fitnah lah kiranya, fitnah. Cuma tengok isunya kenapa MP Bangi minta untuk tarik balik kat situ, sebab satunya kalau dia tak tarik balik dalam tu, tak ada orang boleh charge dia pun dekat luar dewan. Again, immunity ahli parlimen kan. So kena tarik balik lah. Mungkin kita boleh bagi klip sikit kot video benda tu kan. Peraturan mesyuarat Berapa tu? 3612. Ya, apa hal? Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa tidak boleh, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Elin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik balik lah. Tapi maknanya undang-undang lain, itu bagi contoh. Undang lain yang ditarik balik. Contoh tu kena bagi yang betul lah, Hulu Terengganu. Baca dulu. Ini tak baca terus nak buat persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini peluang saya tu. Kalau saya tak check tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah, nak cerita pasal benda ni, baca dulu. Jangan koyak. Okey. Jangan koyak. Ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu adalah seorang senior. Masa saya. Benda ni baca dululah. Okey, bagi. Terus. Dia dah tarik diri dah tarik dah tadi. Saya dah tarik. Okey, stop it dah. Okay. Cerita pasal tarik balik kan. Even kalau dia tarik balik pun, dia dah ucapkan. Dah terrekod dah. Dah terrekod, satu hal. And then contohlah, dia orang memang nak saja nak gunakan benda tu untuk cyber trooper pass. Nak gunakan tu letak dalam TikTok. Aku rasa mesti ada punya. Sebab aku tak pernah tengok TikTok yang algorithm pass lah. Mungkin dalam algorithm dia orang mesti ada. Betul. Sebenarnya boleh yang apa yang jadi dengan Hulu Terengganu ni bukan first time in this 4 days yang benda ni tarik balik berlaku. Kita tengok Tasik Globo for example. Keluarkan kenyataan, orang kata hearsay. Tapi contoh kalau kau tarik balik dan contohlah kau dah keluarkan benda tu kat TikTok, di-ban pula oleh SKMM, ada ahli parlimen cakap mata ditutup. Geram pula tu. Aku baru jumpa dia beberapa hari lepas. Jadi point kau tadi? Point kau tadi? Aku cakap apa tadi last? Aku pun lupa. Ni Tasik Globo. Tasik Globo. So basically ni yang pasal apa? Ada sogokan. Orang nama Farhan dia kata. Siapa Farhan? 1.7 juta. Tak tahulah Farhan Amran. Tak, saya tak tuduh. Boleh tarik balik sini? Tarik balik. Tapi point dia dah cakap apa semua. Lepas tu baru speaker tegur apa semua dan dia tarik balik belakang. Dia boleh je crop yang first tu je. Kan? Lepas tu dia buat seolah-olah, yalah bukan semua orang fokus parlimen sepanjang masa kan. Mungkin dekat TikTok orang tengok yang part dia dah cakap. Itu masalah dia. Jadi orang tak nampak pun, sebenarnya dia tarik balik. Tak ada pun. So sebenarnya macam Hulu Terengganu pun dah tarik balik. Tapi adakah, contohlah sebagai parti PAS, kalau dia bertanggungjawab lah kan, patutnya dia buatlah satu TikTok dekat ni, kami memohon maaf atas keterlanjuran. Aku rasa meletakkan PAS dan tanggungjawab dalam satu ayat tu satu oxymoron lah. Itu Alip cakap tak bertanggungjawab. Betul cakap kenyataan tak bertanggungjawab. Depan kamera ni nak letak last shots. Apa tadi aku cakap, meletakkan PAS dan kemudian kebertanggungjawaban terhadap apa yang diungkapkan tu
Pada aku oksimoron. Okay. Oksimoron Ini kita letak. Aku rasa kalau kau yang mak-mak penyokong tak apalah. mana dia faham pun. Itulah dia aku nak sebut tapi tak apalah. Ini penyakit lah dan Okay, betul. aku nak kata kepada penyokong ataupun atas pagar ni yang tengok TikTok yang macam ni kan. Yep. Korang sebenarnya kena tipu itu je. Tapi aku rasa jangan kita judge Joko atas pagar ni memang bongok. Sebab bila aku letak satu klip dekat Twitter kan, baru-baru ni pasal MP Bacok, cerita pasal Tomboy Cina tak payah buat Grab berniaga pada hari kedua. Aku just cakap benda tu, tak ada tulis pasal dia ni tak bertanggungjawab ke apa. Tapi orang yang komen tu banyakkan supportive, dan aku rasa memang penyokong atas pagar ada kebijaksanaan. Yelah, Aku rasa sebenarnya penyokong atas pagar ni sedar ya. Aku rasa kalau yang komen-komen maki-maki, betul, kadang-kadang ada ni, ahli parlimen kita cakap merepek pun memang kena balun. Betul. kita pun balun. Kita bukan balun. Okay, yang terakhir lah, isu terakhir untuk episod kali ni adalah MP Padang Serai tersilap sebut nama yang di-Pertuan Agong. Dia sebut, aku tahu tak nak sebut lah dia silap tu kan, tapi dia dah sebut silap nama dan dah buat permohonan maaf di Dewan Rakyat lah. Dan tarik balik lah. Macam mana boleh salah? Pegawai kau sebagai pegawai kepada ahli parlimen lah, penyelidik yang tulis apa semua tu kan, adakah itu silap yang tulis skrip ke apa? Aku rasa YB Singam tadi dah bucap? belum, minggu depan insyaAllah. Okay, tulis betul-betul Okay. Okay, tak apa. Dah tulis semua elok. Okay, so berkenaan dengan MP Padang Serai ni, dia sama ada, aku tak rasa, bukan semua benda atas teks. Jadi nak kata mungkin pegawai salah tulis ke apa, tapi dia baca teks. Hence mungkin kesilapan tu tak datang pada dia. Mungkin gugup. Mungkin gugup. Tapi gugup pun kau baca daripada kiri ke kanan kan. Macam mana kau boleh, kau faham tak? Direction. Nama tu kan almarhum Sultan Iskandar tu kan belah kanan. Macam mana boleh tukar? Aku rasa dia lupa nak Google. I would assume that lah. Dia lupa nak Google. Dia just rasa macam sedap je nama macam ni. Tak, dia macam ni. Aku tengok kan, kebanyakan ahli parlimen perbankan, yang aku perasan lah sepanjang 4 hari ni aku tengok, macam Majid Tanah cakap pasal sumber saya daripada WhatsApp group. Dia petik WhatsApp group. Takkan tak ada researcher, takkan agak low class lah. Tambah-tambah Majid Tanah tu adalah pengurus CPAC. Itu masalahnya. Takkanlah sumber dia WhatsApp group. WhatsApp group. Lepas tu Bacok pula komen di FB. Kenapa kena ada standard macam tu untuk parlimen? Patutnya dia kena ada. Dia based on facts and figures kan. Ada library ke? Dia macam kan? Ada library. Ada library, malah apa orang wifi dia? Wifi kuat, laju. At least untuk office kuat laju. Tapi berkenaan dengan yang cantik pula logo dia. berkenaan dengan yang Padang Serai tadi, sebenarnya dia tak patut buat macam tu. Sebab satunya, of course dia first term MP, kita faham. Tapi dia bukan first time jadi wakil rakyat. Dia pernah jadi dah sebelum ni. Dia pernah jadi adun dah. Exco lah tu. Exco pula. Maksudnya dia bukan first time. Dia berurusan dengan hal-hal melibatkan orang kata apa, royalty atau higher ups. So ini satunya mistake yang rookie mistake lah. Sama ada dia memang tak erti, tapi aku banyak bagi alasan ataupun benefit of the doubt lah dekat PAS. Aku patut cakap dia just bodoh lah. Aku apa pula aku nak bagi alasan lah kenapa dia buat macam tu kan. Betul. Okay, mungkin dari negeri yang sama kot. MB kita sempoi. MB kita sempoi. Okay, ada kata-kata terakhir daripada kita punya tetamu. Aku rasa untuk next episode kita panggil orang lain lah. Pegawai ahli parlimen orang lain lah. Mungkin kau boleh saja ini yang terakhir lah. 2-3 nama pegawai-pegawai MP kan. Parlimen bersidang sampai bila? 27 Mac. Banyak masa. Banyak guest kita kena banyak pegawai yang tu dia jumpa kan. Boleh jangan, yang tu kita boleh aturkan insyaAllah. Jangan boleh wanita lah. Boleh. Itulah asyik lelaki. Aku pun dah bosan lah. In fact kalau dekat at least for keadilan punya BBC kan, antara pegawai yang uruskan kami memang seorang pegawai wanita. Yang aku cadangkan MK juga. Mungkin kita kena panggil yang sebelah sana juga. Itu tapi dah kata nasional untuk maki-maki nak panggil. Tak ada masalah. Kita boleh buat hadapan. Kalau boleh buat hadapan. Boleh. Ada kata terakhir? Cuma pesanan aku bila tengok parlimen, orang kata apa, sidang parlimen dekat TikTok ke apa ke, pastikan tengok dalam konteks yang penuh. Jangan ambil segala soundbite ahli-ahli parlimen bangkang ni. Dia sentimen semata-mata. Be factual. Semak dulu. Semak betul. Tengok yang full clip. Okay, terima kasih kerana menonton BLTV episod ke-12. 13. 13. Kalau belum subscribe, tolong subscribe. Kalau belum like, tekan like. Kalau belum komen,
Sila teka komen. Kalau Siapa belum yang- komen dan tak puas hati, sila komen. Okay. Bak Mai hang. Terima kasih. Itu saja daripada kami. Perbincangan seputar di bumi dan di Parlimen. Ciao.